sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Dalam kelas kita ada 15 orang, maksudnya ada 4 orang lah yang belum masuk lagi. Tapi tak apa, kita mulakan dulu sebab kita nak buat pembentangan. Setiap pembentangan tu ambil masa. Jadi kita mulakan dulu pembentangan kita. Okey, sebelum tu sekali lagi, sekejap cikgu share screen dulu. Okey, jadi untuk kelas pada hari ini, kita akan tengok pembentangan rakan-rakan kamu lah. Okey, minggu lepas kita dah mula dengan seorang pelajar, Zihui. So minggu ni kita akan take turn lah. Mula-mula cikgu akan tanya volunteer dulu. So kalau ada volunteer, kita terus mulakan lah. Kalau tak ada, cikgu akan pilih lah. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran lah. Standard pembelajaran kita menghasilkan dokumentasi, tapi TP yang dinilai adalah menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik, iaitu TP6. Jadi TP6 ni kalau kamu buat dokumentasi sahaja pun tak boleh, buat produk sahaja pun tak, buat dokumentasi pun tak boleh. Jadi kena buat dua-dua. Okey, baru layak dapat TP6. Kalau kamu buat salah satu, kamu tak akan dapat TP6 lah. Okey. Jadi untuk pembentangan untuk pembentangan boleh kenalkan produk kamu kepada cikgu dan rakan-rakan lain. Okey, nyatakan fungsi produk, reka bentuk, apa keistimewaan dia. Lepas tu tunjukkan video pengujian dan juga penilaian, serta kamu boleh bagi tahu apa cadangan penambahbaikan untuk produk kamu. Okey, ada yang mesej cikgu semalam, dia punya cadangan penambahbaikan dia kata dapat 1 je. Tak apa, cikgu cakap minimum 3 kan, tapi tak apa, kamu present dulu dan kita akan minta tolong rakan-rakan yang lain bagi cadangan penambahbaikan untuk produk yang kamu dah buat tu. So daripada cadangan rakan dan juga cadangan daripada cikgu, kamu boleh tambah dalam dokumentasi kamu sebelum kamu hantar pada cikgu. Okey. Jadi cikgu, kita akan mulakan pembentangan kita. Kejap nak tutup presentation dulu. Okey, jadi ada mana-mana pelajar yang volunteer nak mulakan dulu? Ada tak? Okey, kita mulakan dengan Sherilyn dulu, boleh? Sebab Sherilyn dah siap kan? Ada dalam name list, ada dalam list kelas tu. Sherilyn dah siap kan? Boleh mulakan dulu Sherilyn? Okey, boleh cikgu. Okey, lepas kejap cikgu bagi tu. Lepas kamu boleh share screen. Okey, lepas Sherilyn, Leo Pelin boleh tak? Boleh cikgu. Okey, lepas Pelin, Likang boleh? Cikgu, saya belum habis itu PowerPoint. Okey, Likang tak boleh lagi. Okey, kemudian ni Adriana, boleh tak? Adriana? Adriana, boleh tak Adriana? Okey, tak apa. Jiang Yu? Jiang Yu? Wen Jiang Yu? Jiang Yu, ada tak? Boleh tak hari ni bentang? Jiang Yu? Wen Jiang Yu? Ya. Boleh tak bentang hari ni?
Maaf cikgu, saya Tak jelas lah. Kamu tulis mesej. Okey, kemudian Renirwan, boleh? Renirwan boleh tak? Okey, belum habis. CNZ. Cikgu, hari ini abang saya nak guna komputer jadi saya tak boleh. Okey, tak apa. Washika. Cikgu, saya pun ada sikit lagi belum habis. Zitujiaan. Cikgu, saya telah siap itu projek itu tetapi saya belum buat pembetulan. Pembetulan kat mana? Kak, itu projek itu. Tak apa. Slide PowerPoint ke bahan untuk pembentangan dah siap belum? Belum, ada sedikit lagi. Okey, tak apa. Enci? Boleh. Okey, Enci boleh. Kejap Lauzi? Cikgu, saya belum siap itu pembentangan saya. Okey, tak apa. Jimling? Jingling belum masuk Tam Jingling. Okey, Jingling belum masuk. Wishesmon? Wishesmon, okey, Wishesmon tak ada. Sekejap tak hadir. Jingling, Wishesmon. Won Ziming? Won Ziming boleh bentang hari ni? Won Ziming? Okey, Ziming belum habis. Yao Kai Ching? Okey, Yap Jia Chin? Yap Jia Chin? Tak ada dalam ni. Yam Zili tak ada. Lepas tu Sai Hong ada tak Sai Hong? Tak ada nama. Okey, Yap Jia Chin tak ada. Yap Jia Chin. Leong Sai Hong. Yam Zili. Patutnya betul. Kenapa sampai 15? Kenapa 5 orang? Wishesmon ada tak? Wishesmon tak ada. Sekejap cikgu nak cari dulu. Yap Jia Chin ada tak? Yap Jia Chin. Kalau ada, menyahut. So yang tak ada ni Tam Jingling, Wishesmon, Yap Jia Chin, Leong Sai Hong dengan Yam Zili. Betul? 5 orang tak ada. Cikgu dah bagi senarai kehadiran pada kamu. Nanti jangan minta markah tambahan pula pada cikgu. Walaupun dah siap presentation, mesti masuk juga bagi sokongan pada rakan-rakan yang lain. Okey, tak apa, kita teruskan dulu dengan pembentang yang pertama, Sherilyn. Okey, dipersilakan Sherilyn. Cikgu, boleh nampak tak? Boleh? Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan produk saya iaitu topi lampu sulur. Gambar ini merupakan produk asal dan masalah yang dihadapi ialah tangan menjadi lengur jika memegang lampu sulur terlalu lama. Seterusnya ialah model fungsi produk asal. Badan lampu sulur memegang switch, bateri, kepala lampu sulur dan manakala kepala lampu sulur memegang plastik dan mentol. Tenaga manusia tidak mencukupi untuk memegang badan lampu sulur. Seterusnya ialah analisis berantai punca dan kesan. Tangan menjadi letih kerana memegang lampu sulur terlalu lama. Mengapa? Kerana menjalani sesuatu aktiviti dalam jangka yang panjang. Mengapa? Kerana kehendak manusia.
Seterusnya ialah aplikasi teknologi yang dipilih. Dua aplikasi teknologi yang saya telah pilih ialah reka bentuk fashion serta reka bentuk elektrik. Untuk reka bentuk fashion, lampu suluh dicantum ke atas topi yang diperbuat daripada kain berwarna merah jambu. Untuk reka bentuk elektrik pula, mantel lampu suluh menyala dengan punca bahan elektrik iaitu daripada bateri dan suis tekan tutup untuk mengawal arus elektrik. Kos overhead produk saya ialah RM35. Kos model pula ialah RM2,705. Untuk seunit ialah RM27.5 sen. Untuk kos bahan pula ialah RM2,170 serta kos upah ialah RM500. Kos jualan pula ialah RM50 dan 10 sen. Pencanggahan parameter ialah berat objek tidak bergerak. Sherilyn? Ya, cikgu. Cuba pergi ke slide tadi. Okey, untuk pengiraan kos pengeluaran ni, okey, sepatutnya susunan dia kita akan kira kos bahan dululah. Okey, yang pertama kos bahan, diikuti yang kedua kos overhead dan yang ketiga kos upah. Jadi bila kita tambah ketiga-tiga kos ni, kos bahan, kos upah dan juga kos overhead, baru kita akan dapat kos modal lah, modal keseluruhan dia. Kemudian kita akan dapatkan harga seunit. Daripada harga seunit ni barulah kita akan tetapkan harga untuk jualan. Okey, jadi pelajar lain nanti kalau buat slide untuk pengiraan kos ni, nanti susunan dia betulkan Okey, yang Sherilyn ni tak apa, cikgu terus betulkan supaya orang lain tak ikut buat benda yang sama Okey, boleh teruskan Sherilyn. Jenis masalah produk saya adalah masalah inventif pemisahan ruang kerana masalah kelonggahan tangan. Ini merupakan lakaran maklumat produk saya. Terdapat 4 prinsip dan 4 elemen. Untuk prinsip ialah kesatuan, penekanan, keseimbangan dan harmoni. Untuk elemen pula ialah garisan, rupa, warna dan ruang. Bahan-bahan produk saya adalah suis tekan tutup, pemegang bateri, kain, wayar, plastik, butang dan tali. Seterusnya ialah pengujian dan penilaian kefungsian produk saya. Untuk ujian keterangan, mantel adalah terang sepanjang masa dengan bateri yang tahan lama. Untuk ujian ketahanan, walaupun kita melakukan aktiviti yang lasat dalam jangka yang pendek, lampu suluh tidak akan jatuh. Seterusnya ialah proses pembangunan produk saya. Pada gambar yang pertama, saya sedang menjahit bahagian atas topi menggunakan jarum dan benang. Dan pada gambar yang kedua ialah saya sedang menanda ukuran pola pada kain. Saya sedang memotong kain mengikut ukuran yang ditanda pada gambar yang ketiga. Ya, Sherilyn, gambar pertama tu betul ke penerangan dia tu? Yang tadi? Slide sebelum. Ya, cikgu. Slide yang tadi. Ni, gambar pertama ni betul ke menjahit? Bukan menanda dengan mengukur ke ni? Bukan mengukur ke ni? Menjahit bahagian atas topi menggunakan jarum dan benang. Betul ke ni? Tak sama dengan gambar. Tak, cikgu. Mengukur kan? Pada gambar yang pertama saya sedang mengukur. Okey, nanti ubah tau dekat dekat dokumentasi, jangan salah pula, ya? Okey, cikgu. Okey. Gambar yang keempat ialah saya sedang menjahit bahagian atas topi menggunakan jarum dan benang. Seterusnya ialah saya sedang menjahit bahagian bawah topi menggunakan jarum dan benang. Dan gambar yang last ialah saya sedang mengecat badan lampu suluh menggunakan cat berwarna hitam.
Seterusnya ialah kekuatan produk saya. Terdapat 4 kekuatan. Yang pertama ialah ia dapat menyalurkan cahaya di mana-mana sahaja. Yang kedua ialah produk ringan dan selesa dipakai. Seterusnya ialah produk saya tiada bahagian yang tajam, setelita terlindung dan ditutup. Kelemahan produk saya pula ialah produk perlu ditukar bateri apabila kehabisan kuasa. Lampu solar produk saya akan jatuh jika melakukan aktiviti yang lasak dalam jangka yang panjang. Seterusnya, terdapat 3 cadangan penambahbaikan untuk produk saya. Yang pertama ialah menggunakan bateri alkali yang boleh dicas semula. Kedua, kita boleh menggunakan pita pelekat untuk cantuman lampu solar pada topi. Penggunaan pita pelekat untuk cantuman lampu solar pada topi perlu ditukar kepada pistol perekat panas. Yang ketiga ialah penggunaan cardboard dan kain harus ditukar menjadi plastik dan polyester sebagai produk kalis air pada musim hujan. Seterusnya ialah rumusan saya. Topi lampu solar merupakan reka bentuk produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna melihat dalam keadaan yang gelap. Produk ini telah direka bentuk dengan bahan yang selamat dan selesa. Saiznya yang kecil memudahkan produk ini dikendalikan dan dibawa ke mana-mana sahaja. Akhir sekali, ucapan terima kasih kepada Cikgu Aniza yang telah membimbing saya dalam penghasilan produk ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta rakan-rakan saya yang telah menolong dan memberi sokongan kepada saya. Seterusnya, saya akan menunjukkan video pengujian produk saya. Okey, itu sahaja cikgu. Okey, itu topi kan? Kamu tak ada ambil gambar pakai dekat kepala ke topi tu? Tak cikgu, kerana walaupun saya pakai nampak sama je dengan gambar ini. Maksudnya? Maksudnya saya tak payah pakai kerana ia nampak sama je. Taklah, kalau pakai tu kita boleh tahu topi yang kamu buat tu ikut saiz benar, muat tak kepala kamu. Macam tu. So video pengujian tu tadi kan kamu cakap ujian. Cuba tengok ujian tadi. Bukan video. Kamu punya slide bahagian pengujian. Kenapa pengujian dulu? Pengujian ni selepas produk siap kan? Okey, yang ni kena buat detail sikit lah. Mentol terang sepanjang masa. Sepanjang masa tu berapa lama? Berapa jam? Kena nyatakan dengan jelas lah. Okey, kemudian kamu kena bandingkan dengan produk asal lah. Masalah dia sebenarnya apa ni? Masalah dia tangan lenguh kan? Ya. So sebab diletakkan dekat kepala, so masalah tu selesai lah kan? Jadi tangan dah tak lenguh. Jadi yang ni apa ni? Mentol adalah terang sepanjang masa. Kamu kena nyatakan dengan jelas lah. Berapa lama dia bertahan. Okey, lepas tu ujian ketahanan ni. Kan kamu ada buat ujian ketahanan.
Jadi kamu kena tunjuklah pakai topi tu and then buatlah aktiviti melompat ke apa, nak pastikan dia tahan. Kalau tak, macam mana cikgu nak tahu produk kamu ni tahan ke tak? Okey, cikgu. Kita tak cari link. Ya. Jadi jangan risau, masa kamu bentang ni kita akan kena pasti yang mana tak lengkap. So kamu lengkapkan dalam dokumentasi. Tu tak akan mengurangkan markah ya, jangan risau. Jadi nanti ujian ketahanan tu buatlah sikit pengujian. Okey, kamu buat aktiviti apa, melompat ke, bersenam ke, topi tu masih kekal di kepala ke. Itu ujian ketahanan lah. Kalau tak, macam mana kita nak pastikan walaupun melakukan aktiviti yang lasak dalam jangka pendek, lampu suluh tidak akan jatuh. Aktiviti apa yang kamu buat? Aktiviti lasak apa? Cakaplah macam melompat ke, bersenam ke dalam masa 5 minit, buat. Kita takkan nak uji satu hari kan? Mungkin kita uji melompat ke ataupun bersenam dalam waktu 5 minit, dalam masa 5 minit tengok lampu suluh tu bertahan tak? Jatuh ke tak? Okey. Ya, okey cikgu. Okey, seterusnya tengok cadangan penambahbaikan. Okey. Penggunaan cardboard dan kain harus ditukar menjadi plastik dan polyester. Oh, boleh juga. Okey, sesuailah cadangan tu. Okey, jadi jangan tutup lagi slide. Okey, pelajar-pelajar lain ada komen tak nak bagi pada ni Sherilyn? Ada cadangan nak diberi? Cikgu sebut nama lah, cikgu nak komen ya. Okey, Likan. Cuba bagi komen sikit produk Sherilyn ni. Saya tengok macam tak ada apa-apa komen ni. Maksudnya? Sangat bagus lah. Sangat bagus. Okey, itu je. Tak ada komen. Atau mungkin saya belum habis buat, so saya tak tahu mau cakap apa. Okey, so cikgu tanya pendapat Zihui. Zihui, apa pendapat kamu? Ada cadangan nak bagi pada Sherilyn? Cikgu, tak ada apa cadangan penambahbaikan, cuma ujian tidak jelas saja. Bahagian mana tak jelas Zihui? Ujian yang cikgu tadi cakap punya. Betul lah. Ujian tu nanti Sherilyn tengok kalau dalam buku page berapa ya? Okey, page 96 tu. Maksudnya kena buat perbandingan sikit lah dengan produk asal. Okey, kalau sebab masalah utama dia tangan menjadi lenguh. So, kena letak lampu suluh biasa, pegang 5 minit contohnya. Lepas tu lampu suluh yang baru ni sebab kamu buat dengan topi, so dia pakai dekat kepala selama 5 minit. So kalau lampu suluh biasa tu mungkin keputusan dia selepas 5 minit tangan menjadi lenguh sebab pegang lampu tu secara berterusan. Tetapi lampu yang kamu buat ni yang baru, sebab dipakai di kepala, tangan kamu tak jadi lenguh. Dia kena buat perbandingan macam rujuk muka surat 96. Barulah kita boleh tahu dia punya keperketanan tu. Okey, Sherilyn jelas tak? Ya, jelas cikgu. Okey, pelajar lain jelas tak? Faham tak apa yang cikgu komen pada Sherilyn ni? Kalau faham, komen 1 dekat chatting. Kalau tak faham, komen 2. Okey. Okey, ramai faham So pelajar lain nanti buat penambahbaikan lah. So orang yang bentang belakang-belakang ni, dia punya lagi kurang lah kesalahan. Tapi jangan risau, cikgu tak tolak markah pun. Cikgu nak kamu buat penambahbaikan pada dokumentasi sebelum kamu hantar. Sebab markah cikgu bagi pada dokumentasi itulah untuk pengujian dan juga penilaian. Okey, dan ketahanan tadi Sherilyn buat macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okey Sherilyn? Okey.
Terima kasih kepada Sherilyn. Terima kasih cikgu. Okey, idea yang kreatif. Hasil juga bagus. Pembentangan pun baik ya. Okey, jadi syabas kepada Sherilyn, dah selesai tugasan. Okey, cuma lengkapkan dokumentasi tu, baca sikit sebelum kamu hantar. Nanti cikgu bagi Google Form. Siapa yang dah siap kena hantar melalui Google Form. Tapi cikgu belum share dalam kelas lah, cikgu baru share dengan Zihu lah sebab Zihu dah siapkan. Okey, seterusnya kita persilakan Leo Pelin untuk membentangkan produk yang dihasilkan. Okey, dipersilakan Pelin. Ya, cikgu. Cikgu boleh nampak tak? Boleh. Selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan sekalian. Produk yang saya hendak bentangkan ialah lampu meja fleksibel. Gambar yang ditunjukkan ialah produk asal. Masalah yang dihadapi ialah penyokong lampu tidak dapat diselaraskan. Ini ialah model fungsi produk asal. Tapak lampu. Siapa ni? Pelin. Ya. Pelin tekan slideshow. Lepas tu kena klik lah. Kalau tak cikgu nampak masih dekat lampu meja fleksibel ni, masih tak bergerak slide dia. Oh. Tekan slideshow besar sikit. Sekarang? Okey. Cun. Okay. Ini ialah model fungsi produk asal. Nak tengok dulu tu, slide kedua tadi, masalah tu. Tak sempat nak tengok tadi. Okey. Boleh mula. Gambar yang ditunjukkan ialah produk asal. Masalah yang dihadapi ialah penyokong lampu tidak dapat diselaraskan. Seterusnya ialah model fungsi produk asal. Tapak lampu meja memegang penyokong. Penyokong memegang bahagian badan memegang mentol, manakala mentol menerangi bilik. Bilik menyingkir habuk dan habuk kotorkan bahagian badan. Okey, sekejap siapa ni? Pelin, cuba Pelin belakang sikit. Sepatutnya mentol ni memancarkan cahaya sepatutnya. Dia ada satu lagi kat sini, mentol memancarkan cahaya. Cahaya tu yang menerangi bilik. Jadi sepatutnya ada satu lagi kat sini ya. Nanti boleh buat Y, buat pembetulan. Okey. Boleh teruskan. Seterusnya ialah analisis berantai punca kesan. Tidak boleh melihat dengan jelas semasa membuat kerja sekolah. Mengapa? Kerana sumber kecahayaan terlalu rendah. Mengapa? Kerana ketinggian lampu meja tidak boleh diubah. Kerana penyokong lampu meja tidak fleksibel. Pelin, sekejap yang tadi tu analisis berantai punca dan kesan tu. Yang ni tak ada objek lah. Apa yang tak boleh melihat. So nanti Pelin tambah sikit. Mata tidak boleh melihat dengan jelas semasa membuat kerja sekolah. Betul kan? Mata kan yang tak boleh melihat kan? Okey. Nanti tambah sikit kat sini ya. Okey, teruskan. Percanggahan parameter yang digunakan ialah nombor 4, panjang objek tidak bergerak. Jenis masalah ialah masalah inventif pemisahan rang kerana tidak dapat mengubah ketinggian produk. Cadangan aplikasi prinsip inventif yang dipilih terhadap pengubahsayaan produk ialah kualiti setempat. Saya perlu menjadikan fungsi penyokong produk supaya ketinggiannya boleh diselaraskan. Aplikasi teknologi yang dipilih ialah reka bentuk elektrik. Mentol akan bernyala kerana digabungkan dengan wayar, swiss tekan, tutup dan bateri.
Aplikasi teknologi lain yang dipilih ialah teknologi pembuatan. Eksposi resin dan hardener digunakan untuk menghasilkan bahagian badan produk. Eksposi resin dan hardener dapat meningkatkan nilai estetika produk. Konsep penghasilan idea ialah bentuk mengikut fungsi. Lampu meja fleksibel direka bentuk bagi memenuhi fungsi sebagai sumber cahaya yang dapat diselaraskan. Ini ialah lakaran akhir 3D bermaklumat saya. Pelin. Sekejap yang tadi. Okey, yang ni pun pelajar lain sila ambil perhatian. Cikgu rasa dekat dokumentasi tu, cikgu ada minta senaraikan kenapa kamu pilih reka bentuk teknologi tu kan. Apa kekuatan dia kan. Betul tak? Oh. Ada tak? Saya dah lupa. Kena nyatakan apa kekuatan dia kat sini. Kenapa kamu pilih reka bentuk elektrik? Nyatakan kekuatan dia. Sama juga teknologi pembuatan kan. Mungkin dia punya tekstur ataupun rupa dia lebih cantik kalau guna epoxy resin. Itu kekuatan dia. Jadi kat situ nanti tambah kekuatan sebab dekat situ kamu kena nyatakan komponen mana yang kamu gunakan reka bentuk yang kamu pilih tu, kemudian apa kekuatan dan kelemahan dia. Kamu kena senaraikan tu sebenarnya. Nanti tambah dekat dokumentasi. Okey. Okey, boleh teruskan. Inilah lakaran akhir 3D bermaklumat saya. Terdapat elemen seperti garisan, rupa, bentuk, warna, rang, tekstur dan saiz. Manakala prinsip yang digunakan ialah perulangan, keringkasan dan keseimbangan. Bahan yang digunakan ialah mentol, wayar, bateri, suis tekan tutup, eksposi dan hardener, superglue, pengegang bateri serta papan partikel. Okey, untuk prinsip tu ada satu ni tau, kena betulkan dia bukan perulangan, pengulangan pengulangan. Okey. Okey. Boleh teruskan. Jadual yang ditunjukkan ialah kos pengenalan dan senarai bahan. Kos bahan saya ialah RM3,230 dan kos upah ialah RM500. Kos overhead ialah RM35. Jumlah kos modal ialah RM3,765. Untuk seunit ialah RM37.56. Akhir sekali, kos jualan ialah RM75.30. Sekarang saya menunjukkan gambar proses kerja pembangunan produk. Langkah pertama ialah mengukur, menanda dan memotong bahan. Pada mula-mulanya, saya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, saya menuang eksposi resin dan hardener mengikut skala yang sesuai. Seterusnya, saya mengacau campuran tersebut, lalu menuang campuran ke atas bekas. Selain itu, campuran lain yang diperlukan untuk membuat bintang hiasan perlu dititis dengan berwarna kuning. Selepas itu, saya perlu meletak eksposi tersebut di tempat yang mempunyai cahaya matahari selama 2 hari. Ini ialah model eksposi resin dan hardener yang sudah menjadi keras. Langkah 7 ialah mengukur dan menanda ukuran pada papan partikel yang disediakan.
Dan gambar ini ialah kepingan yang siap dipotong. Seterusnya ialah membina dan mencantum bahagian produk. Saya menyapu model tersebut dengan superglue lalu mencantumkan model untuk membuat bahagian badan lampu meja. Seterusnya saya juga mencantumkan kepingan-kepingan papan partikel tersebut dengan glue untuk membuat penyokong lampu meja fleksibel. Selepas itu, saya mengepaskan sisi penyokong dengan gunting. Langkah 5 ialah penyokong atas dan penyokong bawah yang saya hasilkan. Selepas itu, saya memasang switch tekan tutup dan materi switch tekan tutup dengan pemegang bateri. Dan memateri wayar switch tekan tutup dan pemegang bateri dengan mentor menggunakan pemutar skru. Seterusnya, saya melekat bintang-bintang hiasan pada bahagian badan lampu meja yang siap dicantumkan. Inilah bahagian badan yang siap dihias dengan bintang tersebut. Selepas itu, saya mencantumkan bahagian badan dan penyokong lampu meja fleksibel dengan superglue. Akhirnya, ini ialah lampu meja fleksibel yang siap dicantumkan. Selanjutnya, saya perlu membuat kemasan. Saya membalut bahagian badan lampu meja fleksibel dengan surat khabar, lalu mewarnakan penyokong lampu meja fleksibel dengan cat sembur. Seterusnya, saya membiarkannya kering sepenuhnya. Seterusnya ialah pengujian dan penilaian kefungsian produk. Saya membuat ujian parameter. Pada mulanya saya ada buat ujian ketahanan mentor. Produk tersebut dapat menyalakan mentor dengan bateri AA selama 5 minit. Mentor menyala dengan terang tetapi panas. Ujian kefungsian juga dijalankan. Litar elektrik dan penyokong lampu fleksibel berfungsi dengan baik. Kekuatan lampu meja fleksibel saya ialah dapat menerangi tempat gelap, ketinggian penyokong produk dapat diselaraskan, litar dalam produk terlindung dan ditutup dengan kemas. Produk tidak mempunyai bahagian yang tajam. Selepas itu ialah kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Kelemahan pertama ialah bateri perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Cara untuk menambahbaikan ialah menggunakan bateri berkuasa tinggi yang boleh dicas semula menggunakan plug 3 pin atau USB. Kelemahan kedua ialah penyokong lampu yang fleksibel mudah longgar. Oleh itu, saya boleh mengetatkan bahagian gelongsor dengan menambah penyekat pada bahagian tersebut. Kelemahan lain ialah warna penyokong lampu kurang menarik. Saya boleh menggunakan warna yang cerah seperti warna kuning atau merah sebagai warna penyokong lampu. Akhirnya, bahagian badan produk tidak boleh ditanggalkan untuk dibersihkan semasa kotor. Saya boleh memasang skru pada tempat antara bahagian badan produk dan penyokong produk supaya mudah ditanggalkan dengan pemutar skru. Seterusnya ialah rumusan saya. Lampu meja fleksibel merupakan reka bentuk produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk menerangi sekeliling. Penyokong produk direka bentuk supaya tidak diselaraskan adalah untuk memudahkan pengguna mengubah sesuai ketinggian lampu meja. Lampu meja fleksibel saya juga telah direka bentuk dengan menarik dan mempunyai nilai estetika. Harapan saya,
Produk ini dapat memenuhi keperluan semua kategori pengguna, terutamanya golongan remaja. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana mendorong dan memberi sokongan moral kepada saya supaya saya sentiasa berfikiran positif. Saya juga bersyukur kerana guru RBT iaitu Puan Aniza sentiasa membantu saya dalam menyelesaikan projek ini. Contohnya, beliau menjawab soalan saya dengan teliti apabila saya tidak faham. Akhir sekali, saya sangat gembira kerana dapat menepuhi cabaran yang dihadapi dan menghasilkan produk saya dengan berjaya. Terima kasih. Ada buat ujian kepusian tak? Video bolehkah saya send kepada cikgu? Boleh. Okey, sementara tu kamu pergi kepada pengujian dan penilaian tadi. Okey. Kamu paparkan yang tu dulu. Nanti send lah pada cikgu, nanti cikgu tayangkan. Okey, berbalik kepada pengujian dan penilaian kepusian produk ni. Tadi Sherilyn bentangkan pun sama, cikgu tengok. Kat sini kamu kena kaitkan dengan masalah utama kamu. Cuba pergi dekat masalah utama tadi. Mula-mula sekali, apa masalah yang dihadapi oleh produk asal? Apa masalah dia? Okey, penyokong lampu tidak dapat diselaraskan. Okey, tengok model fungsi. Jadi kesan dia kat sini apa? Bila penyokong lampu tidak dapat diselaraskan, kamu tak dapat ni kan, melihat dengan jelas, betul tak? Ya. Cuba tengok satu lagi, analisis berantai punca dan kesan. Ni. Apa ni, mata tidak boleh melihat dengan jelas semasa membuat kerja sekolah. Jadi dekat pengujian tadi, kamu kena ujilah. Cuba tengok pengujian tadi. Okey, dekat pengujian tadi sepatutnya kamu kena uji semula. Bila kamu menggunakan lampu yang baru kamu buat ni, adakah dari segi pencahayaan tu adakah lagi jelas? Okey. Kan punca utama dia mata kan? Mata tak dapat melihat dengan jelas kan? Betul tak? Ya. Jadi kamu kena buat perbandingan lah. Selepas kamu buat lampu ni, kamu uji, tengok dapat melihat dengan jelas tak bila buat membaca ke. Okey, yang kedua dari segi rangka dia kan tadi, rangka dia tak boleh nak diselaraskan kan? Ya. Jadi kena ada juga ujian kepusian tu. Kena tunjuklah boleh diselaraskan ke tak. Okey, kalau boleh diselaraskan, jadi apa kesan dia pada pencahayaan tu? Dia punya lebih jelas ataupun kurang jelas. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti buat penambahbaikan dekat situ. Selin? Okey, cikgu. Okey. Jadi pelajar lain ada komen tak? Cikgu minta Encik nak bentang lepas ni. Tan Lauzi. Okey. Boleh bagi komen pembentangan hari ni? Pembentangan daripada Leo Peli ni. Tan Lauzi ada tak? Tak ada. Okey, Wong Jimin. Cuba bagi komen sikit. Wong Jimin pun tak ada. Tak nak bercakap, bagi komen dekat chatting tu. Okey, Puan Jiang Yu. Mana Puan Jiang Yu?
Senangnya jawapan tak ada komen. Cikgu nak komen. Cikgu nak komen Cikgu tak nak jawapan tak ada komen. You mesti komen pembentangan kawan sama ada dia punya projek kreatif ke, baik ke. Komen dalam bentuk pujian pun boleh, kalau nak bagi cadangan pun boleh. Tapi jangan jawapan tiada komen. Cikgu tak sukalah jawapan tu tiada komen. Artis pula no comment, no comment. Orang 3 orang yang cikgu sebutkan nama tadi, cikgu nak tengok komen dekat chatting kalau tak nak bersuara. Okay, sementara tu cikgu tunjukkan dulu video pengujian daripada Pelin. Okay, Pelin boleh tutup tu. Pelin dah hantar belum? Oh, hantar personal. Sekejap Cikgu nak komen ya. Jangan biasakan no comment. Biasakan diam je bila cikgu tanya soalan. Kalau kawan kamu punya hasil kerja ni bagus, bagilah pujian sikit. Cakaplah kamu boleh dapat idea ke. Apa yang kamu belajar daripada pembentangan kawan kamu. Kena cakaplah. Okey, ini adalah video pengujian daripada Pelin. Okey, jadi lampu berfungsi dengan baik. Okey, bahagian bawah tu pun boleh diselaraskan ya. Okey. Okey. Nak tengok sekali lagi ke? Tengok sekali lagi lah. Okey. Jadi Pelin, bahagian bawah tu guna apa ya? Kayu ke mountain board tu? Papan partikel. Papan? Dalam bahasa Inggeris ialah chipboard. Oh, macam playbook ke? Saya tak tahu. Okey, tapi kayu lah, papan. Papan lah. Ya, papan. Bukan cardboard Okey, Pelin. Masih lagi ni. Cikgu tunggu komen daripada siapa tadi? Wen Jiang Yu, Wong Zimin dengan satu lagi. Siapa tadi cikgu dah lupa pula sebut nama. Tan Lauzi Okey, mana komennya? Kita tunggu sekejap. Tan Lauzi mana? Ya, cikgu. Bagilah komen sikit. Bercakap sikit. Apa pendapat kamu tentang pembentangan produk daripada Leo Pelin? Sangat comel. Apa yang comel? Itu comel. Itu kucing. Dalam banyak-banyak tu kamu fokus dekat kucing tu. Okey, ya, cikgu pun rasa macam tu. Dia punya slide lah. Slide pembentangan tu menarik lah. Dia letak ikon-ikon yang cute. Lepas tu letak smiley dekat belakang tu. Memang menarik bagus Pelin. Okey, terima kasih Lauzi. Wong Ziming, nak tambah komen apa? Wong Ziming dengan Jiang Yu? Pembentangan mas saya cadangan penambahbaikan. Oh, nak bagi cadangan penambahbaikan? Tiada. Okey. So, cikgu nak tanya Jiang Yu. Jiang Yu rasa kalau produk ni, produk Pelin ni nak jual, agak-agaknya ada orang nak beli tak? Mungkin ada. Kenapa jawapan dia mungkin? Saya tidak tahu apa tu? Saya tidak tahu peminat atau tidak untuk produk tersebut.
Suara Jiang Yu tak jelas lah. Putus-putus. Nanti Jiang Yu tulis sikit dekat chatting ni, boleh tak? Ha? Okey, satu lagi Ziming. Ziming, cikgu nak tanya, kalau produk Leo Pelin ni, Pelin jual, kalau kamu sebagai pembeli, kamu nak beli tak Ziming? Ziming. Ziming. Kalau kamu sebagai pengguna lah, okey, Pelin nak jual lampu tu pada kamu, kamu nak beli tak? Tak jawab pula. Okey, cikgu tanya Wishes Mon lah. Nak dengar sikit jawapan Wishes Mon macam mana Wishes Mon? Wishes Mon. Ya cikgu. Ya apa? Ya nak beli ke ya tak nak beli? Kalau Pelin nak jual pada kamu. Okey, kita tunggu dulu. Bagi kawan kita jawab sekejap. Okey. Kenapa kamu nak beli? Adakah produk tu menarik ke? Lain pada yang lain ke? Nyatakan sebab dia. Okey, idea daripada Pelin tu kita boleh ambil lah. Maksudnya kalau nak jual, boleh jual tapi mesti buat penambahbaikan sikit lah dari segi rupa dia. Tapi untuk permulaan menghasilkan produk, menggunakan idea dan idea sendiri dan juga dihasilkan sendiri di rumah tanpa bantuan peralatan yang lengkap, itu dah kira sangat baiklah. Jadi terima kasih cikgu ucapkan kepada Pelin atas pembentangan produk yang dihasilkan, slide menarik, pembentangan pun juga jelas. Okey, itu saja untuk Pelin. Sekarang cikgu jemput pembentang kita yang terakhir. Kita tengok last produk hari ni sebab 3 orang baru siap. Jadi kita persilakan Tai Enci untuk membentangkan produk yang dihasilkan. Okey, dipersilakan Enci. Boleh cikgu. Selamat sejahtera kepada Puan Aniza dan rakan sekalian. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan produk RBT saya. Ini adalah produk terakhir yang saya buat. Slide ini menunjukkan produk asal. Masalah yang dihadapi ialah lampu tidur akan jatuh apabila disentuh oleh tangan dengan lembutnya. Slide ini menunjukkan model fungsi produk asal. Lantai mengampu tapak memegang tiang dan tangan menyentuh tiang, tenaga beredar tangan. Tiang memegang tali, bingkai dan badan. Slide ini menunjukkan analisis berantai punca dan kesan. Lampu tidur akan jatuh apabila disentuh oleh tangan dengan lembutnya, kerana tapak lampu tidur tidak stabil. Mengapa? Kerana tapak lampu tidur tidak mempunyai sokongan. Mengapa? Kerana kehendak manusia yang hendak kecantikan. Mengapa? Kerana pelbagai kegunaan. Pencanggahan parameter ialah yang ke-13, kestabilan komposisi objek. Kaedah penyelesaian masalah secara inventif ialah masalah inventif, masalah masa.
Kerana masalah kesentuhan tangan dan kejatuhan lampu tidur berlaku pada masa yang sama. Cadangan pemilihan inventif ialah tindakan sebahagian keterlaluan. Memendekkan tiang lampu tidur kerana lampu mudah jatuh. Jika tindakan ini tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama. Memendekkan tiang lampu tidur secara berlebihan agar dapat menyelesaikan masalah ini. Lampu tidur dapat berdiri dengan lebih stabil dan tidak mudah jatuh jika disentuh oleh tangan dengan lembutnya. Aplikasi teknologi yang dipilih ialah teknologi pembatan. Epoxy resin digunakan sebagai pencahayaan. Epoxy resin dapat menarik minat pelanggan untuk membelinya. Epoxy resin tidak mudah rosak tetapi kos tinggi. Teknologi yang kedua ialah teknologi elektrik. Mentol dipasang di bahagian tiang lampu tidur dan bateri disambung di dalam tapak lampu tidur. Penggunaan elektrik dapat menjimatkan masa dan tenaga. Penggunaan elektrik dapat menyambung dan memutuskan aliran urus, harga mudah dan mudah didapati. Konsep penghasilan ideal ialah fungsi mengikut bentuk. Bentuk lampu tidur direka untuk berfungsi sebagai sumber cahaya pada waktu malam dan tidak mudah jatuh di atas meja. Slide ini menunjukkan lakaran akhir 3D bermaklumat. Elemen yang digunakan ialah garisan, ruang, bentuk, warna dan tekstur. Prinsip yang digunakan ialah keseimbangan dan kesatuan. Bahan yang digunakan untuk bahan ini ialah epoxy resin MDF, bateri AA 1.5V, pemegang bateri AA, warna lembar tunggal, mentol dan pemegang mentol dan bunga palsu. Slide ini menunjukkan pengiraan kos. Kos bahan yang digunakan ialah MDF, kepingan plastik, bunga palsu, bateri AA, pemegang bateri epoxy resin wayar, lembar tunggal, mentol dan pemegang mentol, sis tekan tutup dan kertas pasir. Jumlah kos bahan ialah RM56.80. Encik, cuba balik tadi. Jumlah dia bukan 56 tu, RM5,000. RM5,680. Okey ya? Okey. Slide ini menunjukkan kos pengeluaran. Kos bahan ialah RM5,680. Okey, betul. Kos upah ialah RM125. RM25. Kos overhead ialah RM20. Dan jumlah kos ialah RM5,825. RM5,825. Okey, teruskan. Kos pengeluaran seunit ialah RM50.20. Bukan. RM58.25. RM58.25. Kos jualan ialah RM69.90. Saya akan
mengambil 20% keuntungan, iaitu RM11.65. Slide ini menunjukkan projek kerja, mengukur, menanda dan memotong bahan, membina dan mencantum bahagian produk. Saya telah mengukur dan menanda ukuran pada MDF. Seterusnya, saya telah menggergaji kepingan pada MDF menggunakan gergaji. Seterusnya, saya telah melekat komponen produk dengan menggunakan pistol merekat panas. Selepas itu, saya telah menggabungkan litar elektrik seperti bateri, wayar dan mentol bersama-sama. Saya telah memastikan litar elektrik dapat berfungsi dengan baik. Saya telah mengukur, menanda dan menggunting ukuran kepingan plastik. Selepas itu, saya telah melekat kepingan plastik untuk menetapkan dengan menggunakan pita selofan. Saya telah melipat kepingan plastik dan menjadikan kepingan plastik kepada cuboid. Saya telah melekat cuboid kepingan plastik dengan menggunakan pistol perekat panas. Seterusnya, saya telah menuangkan epoxy resin dan hardener ke dalam gelas pengukur dengan rasio 3:1 di atas alat menimbang. Selepas itu, saya telah mencampur epoxy resin dan hardener bersama-sama dan mengaduk sepenuhnya sehingga kelihatan transparansi. Saya telah mengikat tali di sambungan bunga palsu dan lidi bulu, kemudian mengimpunnya untuk menetapkan bunga palsu. Saya telah menuangkan epoksi tersebut ke dalam atran yang telah disediakan. Saya juga membiarkan beku selama 2 hingga 3 hari. Saya mengeluarkan epoksi yang sudah beku sepenuhnya. Slide ini menunjukkan proses kerja membuat kemasan. Saya telah menggunting tangkai bunga palsu yang melebihi dengan menggunakan gunting. Akhir sekali, saya telah membuat kemas dengan menggunakan kertas pasir menggeser di atas permukaan produk lampu tidur supaya kelihatan kemas. Seterusnya ialah pengujian dan penilaian kefungsian produk. Kaedah atau jenis ujian yang saya guna ialah ujian kefungsian. Saya telah merekodkan lampu tidur jatuh atau tidak jika disentuh oleh tangan. Lampu tidur asal akan jatuh, tetapi manakala lampu tidur dreamy tidak akan jatuh jika disentuh oleh tangan. Slide ini menunjukkan kekuatan produk lampu ini. Yang pertama, boleh digunakan sebagai pencahayaan. Yang kedua, mereka bentuk produk ringkas dan selesa. Yang ketiga, penggunaan epoksi resin yang berkualiti tinggi meningkatkan ketahanan produk. Yang keempat, tidak akan jatuh jika disentuh oleh tangan. Yang kelima, tidak terlindung dan tertutup dengan kemas. Yang keenam, produk ringan dan produk dikendalikan dengan mudah. Yang ketujuh, produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi dan tahan lasak. Yang ke-8, produk selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam. Kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Switch untuk on-off tidak boleh berfungsi kerana wayar telah terputus apabila pengujian produk dijalankan. Cadangan penambahbaikan kepadanya ialah
menghuraikan bateri dari pemegang bateri apabila tidak menggunakan atau menghubungkan wayar tersebut semula. Yang kedua, bateri perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Cadangan penambahbaikan ialah menggunakan bateri berkuasa tinggi yang boleh dicas semula menggunakan plug 3 pin atau USB, atau melengkapkan produk dengan alat pengecas tanpa wayar. Juga boleh menukar bateri kepada penggunaan elektrik. Yang ketiga, kelemahan ialah bahan yang diperbuat daripada epoksi resin mungkin pecah jika terjatuh. Cadangan penambahbaikan ialah menggantikan epoksi resin dengan plastik supaya tidak pecah jika terjatuh. Kelemahan yang keempat ialah perumah kayu mungkin akan reput apabila terdedah kepada air setelah tempoh masa tertentu. Cadangan penambahbaikan ialah menggunakan bahan aluminium untuk membina perumah supaya tidak reput. Rumusan atau refleksi menunjukkan pada slide ini, produk lampu tidur Dreamy ini merupakan reka bentuk produk yang dihasilkan dengan tujuan sebagai pencahayaan di atas meja pada waktu malam. Lampu tidur telah direka bentuk secara ringkas dan menarik. Saiznya yang kecil memudahkan produk ini dikendalikan dan dibawa ke mana sahaja. Harga produk yang berpatutan menjadikan produk mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja. Harapan saya, lampu tidur ini akan dapat memenuhi keperluan semua kategori pengguna khasnya kanak-kanak. Dalam proses membuat produk ini, saya telah mengalami pelbagai kesusahan dan cabaran. Ribuan terima kasih diucapkan kerana guru mata pelajaran reka bentuk dan teknologi saya, Puan Aniza, atas bantuan dan tunjuk ajar beliau bagi saya menyiapkan produk ini. Ucapan yang sama ditujukan kepada dua-dua ibu bapa saya atas sokongan dan dorongan mereka sehingga saya berjaya menyiapkan projek ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada sahabat saya serta semua pihak yang telah memberi sokongan dan bantuan kepada saya sehingga produk lampu tidur ini berjaya dihasilkan. Pembentangan saya sehingga sini sahaja. Sekian terima kasih. Okey, terima kasih Enci. Okey, Enci ada tunjukkan tu tak video pengujian tu? Cikgu, boleh saya send kepada kamu? Boleh. Dah send belum? Belum, saya sekarang send. Okey. So, apa komen yang nak diberikan kepada Enci ni? Ada apa-apa komen tak? Yang pertama, Enzi ada tak? Ke dah sebut Enzi tadi? Enzi, ada apa komen kamu tentang produk yang telah dibuat oleh Enci ni? Menarik ke tak? Sangat baik dan menarik. Okey. Kat mana bahagian yang paling menarik pada produk tersebut, Enzi? Enzi, kat mana yang paling menarik?
Oh, okey. Kamu suka reka bentuk produk tersebut. So, kalau Encik nak jual pada kamu, kamu nak belilah. Okey, Encik tutup sekejap. Cikgu tunjukkan dulu kamu punya video pengujian. Tapi nanti kejap lagi buka balik sebab ada cikgu nak komen sikit. Sekejap Okey, pelajar nampak tak video yang cikgu tunjuk tu? Nampak tak? Kalau nampak jawab, tulis 1 dekat chatting. Dekat ruangan chat. Okey, nampak Okey, Encik tunjukkan balik slide tu. Okey, cikgu suka Encik punya ni. Sebab apa? Dia fokus kepada masalah yang dihadapi oleh produk asal Okey, cuba tunjukkan masalah kamu. Bukan. Yang awal-awal dulu. Tu. Slide ketiga tu. Slide ketiga. Okey, masalah yang dihadapi lampu tidur akan jatuh apabila disentuh oleh tangan dengan, maksudnya bila disentuh oleh tangan, maksudnya lampu tu senang terbalik lah sebab tak stabil. Macam tu kan maksud kamu, Encik? Encik? Okey, so video pengujian tadi, Encik buatlah dekat lampu tu, tolak-tolak lampu tu untuk pastikan adakah dia mudah terbalik. Tapi lampu ni lampu kamu ke ataupun just sekadar gambar sahaja? Kamu ada sendiri ke lampu ni? Tak ada. Saya cari dari internet. Oh, kalau ada boleh buat perbandingan lah. Sama ada bila kita tolak tu, okey lampu mana yang paling stabil. Tapi kalau tengok dari segi ketinggian ni, ketinggian lampu ni, kalau tolak macam lampu yang Encik buat tadi, kan lampu tu rendah kan. Jadi bila kita tolak dengan kuat pun dia takkan terbalik lah. Okey, jadi kat situ yang bagusnya Encik ni, dia fokus kepada masalah. Jadi pengujian dia tu merujuk kepada apa masalah. Nanti pelajar-pelajar lain pun kena buat macam tu. Kamu kena fokus apa masalah produk kamu. So bila pengujian, kita buat pengujian tu ialah tujuannya untuk nak tengok adakah produk kita, produk yang kita hasilkan ni berjaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh produk asal. Jadi kita kena refer masalah produk asal lah. Bukan yang kita uji pencahayaan semua tu. Fokus kepada masalah utama yang dihadapi oleh produk asal tu. Tapi kalau ada ujian lain dari segi keterangan lampu tu sampingan boleh juga. Tetapi yang paling penting masalah yang dihadapi oleh produk asal tu cikgu nak tengok. Kawan-kawan semua nak tahu adakah boleh diselesaikan ke tak. Jadi daripada pembentangan Encik ni kita boleh nampak kat sini masalah tersebut selesailah. Jelas sekali dia buat. Okey, seterusnya tengok penambahbaikan tu. Slide yang belakang. Okey, masalah utama menghuraikan cadangan utama ni apa ni? Encik, huraikan bateri dan pemegang bateri apabila tidak menggunakan. Apa maksudnya tu? Maksudnya kamu nak asingkan bateri dengan pemegang bateri ke? Ya. Kerana switch untuk on off tak boleh digunakan. Oh, switch on off tidak berfungsi. Jadi untuk tutup lampu tu kamu kena buang bateri baru lampu tu mati. Ya. Macam tu. Jadi kenapa switch on off ni tak berfungsi? Kerana wayar telah putus. Maksudnya kamu buat pendawaian tu, lepas tu dia jadi putus lepas tu? Ya. Oh, yang tu kamu boleh betulkan. Okay, betulkan semula. So bila kamu betulkan semula, jadi
kamu cuba besarkan slide ini, cikgu tak nampak pula. Jadi masalah wayar terputus ni dekat switch on off ni, kamu just betulkan balik je. Tak perlulah sampai kita nak buang. Maksud kamu buang bateri daripada pemegang bateri lah kan? Ni betulkan ayat ni ya. Membuang bateri daripada pemegang bateri apabila tidak digunakan. Cara ni kurang efektif lah. Lagi bagus kalau kamu baiki lah. Baiki pendawaian untuk switch on off tersebut supaya dapat berfungsi dengan baik. Okey? Okey. Untuk yang lain, okey, tak ada apa dah. Okey, slide kamu ni menarik lah. Kamu guna apa? Canva ke apa? Saya guna PowerPoint. PowerPoint je? Oh, okey. Guna PowerPoint pun hasil dia menarik lah, sangat menarik lah. Okey, banyak effort ni untuk buat slide ni. Okey, apa pun cikgu ucapkan terima kasih kepada Encik di atas pembentangan produk yang dihasilkan. Pembentangan jelas. Okey, bahan untuk pembentangan pun sangat menarik. Produk yang dihasilkan juga menepati kehendak kehendak syarat produk lah, menepati kehendak kita perlukan dua kan, dua teknologi, so dua-dua pilihan teknologi yang dipilih tu berfungsi dengan baik. Okey, jadi syabas kepada Encik. Terima kasih cikgu. Okey, boleh tutup ni skrin. Okay. Kenapa cikgu punya kamera ni dah tak keluar muka cikgu? Okey, tak apa. Jadi itu saja pembentangan kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar lain siapkan pembentangan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, nanti 3 orang pelajar ni nanti cikgu bagi Google Form. So kamu hantarlah maklumat, semua maklumat dalam Google Form tersebut dan pastikan kamu telah membetulkan apa yang telah cikgu tegur tadilah. Ada beberapa yang telah cikgu komen tu kamu betulkan dulu baru kamu hantar. Okey. So pelajar lain cikgu harap kamu bersedialah pada minggu hadapan dan kalau boleh semua dah siaplah pada minggu hadapan. Kalau ada masalah, kamu PM lah, PM cikgu. Okey, jadi